fakir belaka. Kita ni semua fakir belaka, apa pun tak ada. Ya, apa yang ada pada kita ni siapa yang bagi? Allah bagi. Harta kita Allah bagi, rumah kita Allah bagi, badan kita Allah bagi, penglihatan kita Allah bagi, pendengaran kita Allah bagi. Ya, whatever, semua datang daripada Allah Ta'ala. Tak ada kita apa pun tak ada. Kerana Allah itu maha kaya. Ya, Allahu ghaniyun wa antumul fuqara, kata Allah dalam Quran. Allah lah yang paling kaya dan kamu tu semua apa? Fakir belaka. Apa arti fakir? Apa kedana, apa tak ada. Ya. Semuanya Allah punya, semuanya milik Allah. Lillahi mulku samawati wal arda wa ma bainahuma, kata Allah. Allah lah yang memiliki langit dan bumi dan barang yang di antara keduanya, semua milik Allah Ta'ala. We have got nothing. Tak ada apa kita ni. Semua yang ada pada kita ni Allah yang datangkan, Allah yang bagi. Bukan bagi percuma. Allah bagi apa? Amanahkan untuk kita. Ya, semua akan dikira balik di akhirat besok. Everything will be accounted for. Nothing is going to be left out. Apa saja semua akan diambil kira oleh Allah di akhirat nanti. Mata kita akan ditanya besok, kamu nengok apa? Telinga kita ditanya esok, kamu nengok apa? Kaki esok ditanya di Tuhan, kamu pergi ke mana? Tangan juga ditanya Tuhan, kamu megang apa, mencapai apa, melambung apa, membaling apa, itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Karena kita ni apa tak ada. Apa saja yang ada pada kita ni Allah yang bagi, Allah yang anugerahkan. Bukan bagi free pula tau. Allah yang pinjamkan. Jadi kita kena gunakan di tempat-tempat yang Allah redha. Allah tak perlukan apa-apa, dan Allah pula tidak mengambil faedah daripada hukum hakamnya. Kita ngaji kejap ni, Allah dapat apa? Allah untung apa? Ya Allah, apa untung Allah? Tak ada apa-apa. Yang untung apa? Yang untung kita. Kembali kepada kita. Kita semayang pagi tadi, Allah dapat apa? Tak dapat apa-apa. Kita dapat apa? Siapa berjemaah semayang subuh pagi tadi, dia dapat pahala seolah-olah beribadah sepanjang malam. Ya, kita yang dapat. Allah dapat apa? Apa tak dapat. Itu dia. Itu qiyamuhu ta'ala binafsi. Ya, keuntungannya kembali kepada kita. Begitu juga kemudaratannya kembali kepada yang melakukannya. Kalau kita mencuri pagi tadi macam, dosanya kepada siapa? Kepada kita lah. Orang berdosa apa hukumnya? Tengoklah apa hukumnya. Di akhirat nanti terpulang kepada jenis maksiat yang kita buat. Jadi Allah tidak mengambil faedah daripada apa saja hukum hakamnya. Semua itu kembali kepada kita. Dan Allah itu tak pernah kurang kesempurnaannya. Lantaklah semua orang jadi kafir belaka. Allah tu turunkan martabatnya, rendahkan martabat Allah tu, semua jadi kafir. Ya, ulama-ulama kita kafir belaka, ustaz kafir lagi, ustazah kafir. Tuan-tuan kafir, puan-puan kafir belaka. Allah apa mudaratnya bagi Allah? Tak ada apa, lantaklah. Allah tu tetap mulia, Allah tu tetap agung, Allah tu tetap sempurna, Allah tu tetap tinggi pangkatnya. Begitu juga kalau semuanya Islam belaka, semuanya taat belaka, Allah tu naik pangkat kan? Prestige Allah tu lebih tinggi kan? Tak. Allah tetap macam itu juga, dia tak berubah-ubah. Ya. Lantaklah semua Islam. Lim Guang Eng Islam, Sami Velu Islam, Barack Obama Islam. Lagi? Siapa lagi yang Islam?
Kapal Singh sebelum mati Islam. Govindio Islam. Kenal Govindio? Ya, Islam tukar namanya. Govind Istar, contoh ajalah. Ya. Adakah pangkat Allah tu bertambah tinggi? Tak, dia macam itu juga. Kerana Allah tu dah sempurna ketinggiannya, dah sempurna kemuliaannya, sudah sempurna keagungannya. Tidak bertambah. Itu qiyamuhu ta'ala binafsih. Dia tak perlu kepada pembantu. Mengapa Allah tak perlu kepada pembantu? Kerana kalau Allah perlu kepada pembantu, artinya Allah tu lemah lah. Nak ada orang bantu baru dia boleh melaksanakan ketuhanannya. Lemahlah Tuhan tu. Sebab itu dia tidak perlu kepada pembantu, tak perlu kepada penolong, tak perlu kepada rakan. Adakah kerana Allah sunyi dijadikannya kita? Sunyi aku seorang aja, baik aku jadikan manusia. Ada aku berteman di alam ni. Kau betul kan? Tak ada. Dia jadikan manusia ni bukan kerana kesunyian, bukan kerana apa-apa keperluan, kerana dia saja-saja suka-suka nak jadikan manusia. Saja-saja apa tak? Allah tak pernah buat saja-saja, kerana Allah suka nak jadikan manusia. Itu dijadikannya manusia ni. Bukan kerana dia tu sunyi, bukan kerana dia tu nak berkawan, bukan kerana dia tu feeling lonely, bukan. Dia jadikan manusia tu supaya apa? Manusia tu menyembah dia. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ku jadikan jin, tidak ku jadikan jin dan manusia tu melainkan untuk menyembah kepada aku, untuk menjadi hamba-hamba aku. Ya, memang Allah jadikan kita tu untuk menjadi hamba Allah. Sebab itu kita kalau disebut orang kita ni hamba Allah, kita tak marah. Marah kan? Marah kan? Tuan-tuan ni, mikir ni hamba Allah, Nasir ni hamba Allah kan? Marah ke Nasir dengan saya? Tidak. Kalau dekat dengan dia bagi nyayut, nak minum ustaz katanya. Seronok dia kena jadi hamba Allah. Tapi coba kalau saya kata Nasir ni, mikir ni hamba dunia lah. Macam? Apa macam? Untung pun dah menyolang apa tu? Dah menyolang mata. Marah lah tu. Kerana apa? Kerana Allah bukan jadikan dia untuk menjadi hamba dunia. Dan dia pun tak setuju menjadi hamba dunia. Dia hanya setuju menjadi hamba Allah. Begitulah ya. Jadi Allah jadikan kita tu supaya kita menyembah dia, menjadikan diri kita tu sebagai hamba-hambanya, dan juga untuk menjalankan tanggungjawab kita sebagai khalifah. Kita ni semua khalifah belakang ni. Ya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingat ketika aku bagi tahu kepada para malaikat bahawa aku nak menjadikan khalifah di atas muka bumi ni. Allah nak menjadikan orang di atas muka bumi ni. Itu yang Allah jadikan orang yang pertama tu namanya siapa? Namanya Adam. Dia jadikannya Adam. Heran malaikat. Heran malaikat, kenapa kamu nak jadikan makhluk yang kojenya tak ada lain, menumpahkan darah, berbunuh-bunuh aja? Ya, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima, kata malaikat. Berkata mereka, mengapa kamu nak menjadikan makhluk di atas muka bumi ini yang kerjanya tak lain tapi menumpahkan darah aja kerjanya? Ya ke tak, kata malaikat tu? Cuba tengok sejarah manusia dari dulu, sekarang ni akan datang. Ada ke berhenti berperang? Ada ke berhenti berbunuh-bunuhan? Ada ke berhenti bergaduh? Bergaduh aja kerja manusia ni. Ya. Suami isteri bergaduh, adik-beradik bergaduh, bapa dengan anak pun bergaduh, mak dengan anak pun bergaduh. Ya. Sempadan dengan sempadan bergaduh, tak bertegur dengan jiran sempadan. Bergaduh pasal apa? Bergaduh pasal apa? Pasal pokok di sempadan, masing-masing berebutkan pokok tu. Aku punya, kata di jiran sempadan tu, bukan aku punya, kata di sempadan pokok tu. Pokok apa? Pokok doyan. Boleh tahan lah, ini pokok terung rembang.
bergaduh pasal pokok terung rembang. Itulah manusia. Cuba tengok hari ini seluruh dunia, di mana yang tak bergaduh? Di Iraq bergaduh tak? Di Yaman bergaduh tak? Di Syria bergaduh tak? Di India bergaduh tak? Di Burma bergaduh tak? Di Afghanistan bergaduh tak? Di Rusia bergaduh tak? Di mana-mana, wherever you go, manusia itulah kerjanya bergaduh, berperang-perang, berbunuh-bunuhan. Ya. Jadi Allah jawab apa? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, ngabur pada malaikat. Ya, sesungguhnya aku lebih tahu apa yang kamu tak tahu. Kau memang tahu, kata malaikat. Aku tahu apa yang aku buat. Begitulah manusia ni. Allah tak perlu siapa-siapa. Bukan kerana ada nak semua tu Allah naik pangkatnya kita nyembah dia, tak. Allah tu serupa aja. Keuntungannya atau kemudaratannya kembali kepada ciptaan Allah Ta'ala, kembali kepada kita. Kita sembahyang, pahalanya dapat kepada kita. Kita tak sembahyang, dosanya dapat kepada kita. Ya. Siksanya dapat kepada kita, mudaratnya kembali kepada kita. Itu qiyamuhu ta'ala binafsi. Sebab itu Allah tu yang paling kaya sekali. Orang kaya ni, tuan-tuan dan perempuan, bukan orang banyak harta. Bukan orang gaji besar, bukan orang pangkat besar, bukan orang rumah besar, bukan orang ada kereta besar, bukan ada orang tu isteri besar, bukan orang tu cakap besar. Itu bukan orang kaya. Orang kaya tu ialah orang yang tidak ada apa-apa keperluan. Itu orang yang paling kaya. Dia tak ada keperluan. Allah apa keperluannya? Allah hendak ke udara nak menapas? Nak ke tak nak? Tak ada. Yang hendak ke udara untuk menapas apa? Kita. Sebab kita ni papa kedana, fakir semua. Allah hendak ke air nak minum? Nak ke air? Yang hendak air siapa? Kita. Allah hendak ke nasi nak mamam? Tak ada. Yang hendak siapa? Kita. Nampak tu? Jadi sebab itu orang yang paling kaya ialah orang yang tidak ada keperluan. Antara kita di kota raja ni dengan orang asli di dalam hutan sana, siapa lebih kaya? Kita ke dia? Dia ke kita? Dia lebih kaya dari kita. Kerana dia keperluannya lebih kurang daripada kita. Kurang sikit, kurang banyak daripada kita. Dia tak perlukan minyak petrol. Kita hari-hari pergi kedai minyak. Dia tak perlukan apa? Tak perlu bayar lesen. Dia ada? Ada bayar rotek? Ada? Mana ada? Dalam hutan tu apa? Dia motor pun tak ada, motorkar pun tak ada. Dan taklah naik harga petrol. Dia apa pun tak rasa, nyongeng je dia. Yang terasa tu apa? Kita. Lantaklah cukai pintu naik. Dia peduli je dia tak. Lantaklah saya tak naik katanya. Ya. Lagi apa? Lantaklah lesen naik tu, lesen itu naik, lesen ini naik. GST tu dia menderita kerana GST. Tak ada, malahan dia lebih seronok lagi GST tu. Harga petai naik. Harga petai macam dulu ke harganya? Berapa duit harga petai kena hari? Dulu 3 papan RM1. Gini hari 3 papan RM3. Bertambah nyerongin dia. Begitulah kayanya mereka tu sekarang ni. Berbanding dengan kita. Itu namanya qiyamuhu ta'ala binafsi. Allah itu tidak ada siapa yang menjadikannya. Allah itu tidak memerlukan apa-apa. Allah tidak mengambil faedah di atas segala hukum hakamnya. Itu qiyamuhu ta'ala binafsi. Allah itu sifatnya Al-Qayyum. Allahul ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah dialah yang disembah, tiada yang disembah melainkan dia. Al-Hayyu yang hidup, lagi Al-Qayyum yang berdiri dengan sendirinya. Okey, itu. Ada masalah? Faham tu ya?
Itu dalilnya. Dalil naqlinya, dalil aqlinya kita dah tahu dah, sebut tadi dah. Dalil akalnya tadi. Allah tu berdiri dengan sendirinya. Kalau Allah itu memerlukan apa-apa alat, Allah tu memerlukan apa-apa perkakas, Allah perlukan apa-apa sajalah, bermakna Allah itu ada keperluan. Ya, orang yang ada keperluan itu bukan Tuhan. Yang ada keperluan tu lemah ke kuat? Lemah. Allah tu lemah ke tak? Allah tak lemah. Itu dalil akalnya. Akal kita terima. Kalau Allah tu perlukan tempat, Allah perlukan rumah, Allah perlukan udara, Allah tu perlukan cahaya, itu maknanya Allah tu adalah keperluannya. Lemahlah Allah tu. Kalau dia lemah, dia bukan Tuhan. Tuhan ni dia tidak ada lemah, tidak ada kelemahan langsung, tak ada kekurangan langsung, tidak ada kecacatan langsung. Itu yang kita sebut apa? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Okey, itu qiyamuhu ta'ala binafsi. Yang keenam apa? Wahdaniyah. Wahdaniyah. Apa arti wahdaniyah? Esa. Apa arti esa? Satu. Tapi dalam ilmu akidah kita tidak digalakkan menyebut perkataan satu. Kerana kalau satu tu adalah dua, adalah tiga, adalah 10. Lebih baik kita sebut esa. Tak ada orang faham dah. Bila esa, tak ada lagi. Lain, tak ada lain daripada dia je. Itu namanya esa. Cakap apa esa tu entah. Cakap Jawa bukan esa. Cakap Jawa sici. Cakap apa? Cakap petani kot ya. Se. Cakap Kelantan. Kopi se agaknya lah. Saya mana tahu cakap apa. Cakap Arab wahid. Ya. Itu cakap Arab. Cakap orang putih one. Cakap Cina yat. Cakap Tamil unik. Oh, dah pandai cakap Tamil ya. Itu dia ya. Esa. Allah itu esa. Cakap apa entah, bahasa apa tak tahu. Ya. Apa yang esa? Esa pada zat, esa pada sifat, esa pada af'al, esa pada nama. 4 jenis esa. Sekali lagi, esa pada apa? Pada zat. Lagi, esa pada sifat, esa pada af'al, esa pada nama. Asma ya, nama. Nama-nama tu asma. Alif sin min alif hamzah, asmaun ya, nama-nama. Allah tak ada nama-nama. Esa pada nama itu je. Satu nama je. Ada pun nama 99 tu, itu bukan nama apa ni, nama rasminya. Itu gelaran bagi Allah. Itu namanya Asmaul Husna, gelaran yang baik-baik bagi Allah. Tapi nama Allah satu je. Apa dia? Allah. Allah sahaja yang memiliki nama Allah. Lain tak ada ya. Ya. Itu sebab orang kafir pun tak berani mubuh anaknya nama Allah, tak ada. Ya. Tak pernah saya dengar mana orang kafir anaknya namanya Allah son of Ramasamy ada. Tak ada, walaupun dia kafir. Allah son of Acong ada. Allah son of David ada. Tak ada ya. Allah tu Allah aja yang ada nama seperti Allah tak ada lain. Kerana Allah dah hindarkan yang lain-lain itu untuk meminati nama Allah tu. Hanya Allah saja yang nama dia. Zatnya Allah saja yang zatnya macam Allah. Zat tu bukannya vitamin, karbohidrat, protein, itu zat makan. Zat ni artinya apa? Diri Allah. Itu zat Allah tu. Hanya Allah saja yang memiliki zat seperti zat Allah Ta'ala. Tak lain tak ada. Macam mana zat Allah Ta'ala tu? Laisa kamislihi syai'. Tidak ada menyerupai sesuatu yang lain. Yang lain pun tidak menyerupai dia, dia pun tidak menyerupai yang lain-lain. Itu wahdaniyah. Esa pada zat. Esa pada sifat macam mana? Esa pada sifat macam mana? Hanya Allah sahaja yang memiliki sifat seperti sifat Allah Ta'ala. Seperti sifat Allah Ta'ala. Nama boleh serupa, tapi hakikatnya tak serupa. Allah melihat, kita pun
melihat. Tapi serupa ke penglihatan kita dengan penglihatan Allah? Serupa ke tak serupa? Kalau tak serupa namanya apa? Ya Allah, cakap Melayu tak tahu. Tak serupa namanya apa? Berlainan. Ya Allah, bukan orang Melayu dah mana? Ya. Berlainan, hakikatnya tak sama. Ya. Hanya Allah saja memiliki penglihatan seperti penglihatan Allah. Macam mana? Nanti kita sampai kepada basar, nanti akan kita kupas panjang-panjang lagi ya. Itu nama serupa. Kita ada basar, Allah ada basar, tapi hakikatnya berlainan antara penglihatan kita dengan penglihatan Allah Ta'ala. Kita mendengar, Allah pun mendengar. Serupa kah? Tak serupa. Pendengaran kita dengan pendengaran Allah tak sama. Hakikatnya tak sama. Lagi, kita berkuasa, Allah pun berkuasa. Sama ke kuasa kita dengan kuasa Allah? Tak sama. Itu esa tu. Hanya Allah saja yang memiliki kuasa seperti kuasa Allah Ta'ala. Yang lain tu lantaklah menguasai seluruh dunia, tapi akhirnya tak ada juga kuasanya. Bila dia mati, hilanglah kuasanya. Tapi Allah dia mati kan? Tak mati-mati. Kuasa Allah tu sampai bila? Tak ada sampai. Ada je berkuasa sampai bila-bila. Lagi apa? Lagi apa yang dimiliki oleh Allah? Kalam Allah. Serupa ke dengan kalam lain daripada Allah? Serupa ke dengan kalam manusia? Tak sama. Itu dia ya. Itu sifat Allah tu. Tak sama dengan sifat makhluknya. Itu esa. Wahdaniyah. Zatnya esa. Sifatnya esa. Perbuatannya esa. Perbuatan Allah dengan perbuatan manusia serupa ke? Tengok Allah buat matahari. Mana rupa matahari tu? Ya. Ada ke pernah matahari tu rosak? Tuan-tuan dan puan-puan, ada ke matahari tu MC, ada ke? Yang gemar rosak apa? Perbuatan manusia. Kadang-kadang mentokar tu baru tak buka balut lagi, tengok-tengok dah tersadar tepi jalan. Itu perbuatan manusia. Tapi perbuatan Allah tak pernah rosak-rosak, tak boleh berubah. Tak ada berubah-ubah. Perbuatan manusia berubah-ubah. Cuba tengok mentokar tahun 50-an dengan sekarang punya mentokar serupa ke? Mentokar tahun 50-an mana rupanya? Mana rupanya? Dia pun tak ada tahun 50-an. Takkanlah tak seorang pun tak ada tahun 50-an. Mana rupa mentokarnya? Macam kotak mencapi aja. Mentokarnya yang dulu-dulu namanya apa? Siapa tahu? Hillman Imp. Itu satu dulu. Lagi apa? Morris Minor. Lagi? Ford Prefect. Lagi apa? Mentokar dulu-dulu. Apa dah? Volkswagen. Volkswagen kata ya. Itu tahun 50-an, tahun 60-an macam mentokar. Ya. Vauxhall sama nari ada lagi. Ya, itu dulunya. Motosikal tahun 50-an apa? Norton, Triumph, BSA, Royal Enfield. Punya berat tahu. Kalau budak besar ini tak lalu naiknya. Berat benar. Tapi motor sekarang ni Honda tu dah boleh tak naiknya? Tengok boleh merempit betul. Katanya. Sekarang ni. Itu bezanya perbuatan manusia dengan perbuatan Allah Ta'ala. Perbuatan manusia makin lama makin canggih, makin lama makin elok, makin lama makin hebat, makin lama makin menawan. Itu perbuatan manusia. Mengapa? Kerana perbuatan manusia itu tidak sempurna. Tapi tengok matahari ada berubah. Ada berubah. Macam itulah kita lahir-lahir di rupa itu matahari itu. Tak berubah bulat. Dia ada jadi bujur. Ada jadi 4 segi. Ada jadi 3 segi. Tak ada. Itu perbuatan Allah berbanding dengan perbuatan manusia. Ya. Perbuatan manusia sering mengalami perubahan dari masa ke masa, berubah. Ya. Makin lama makin elok, makin lama makin cantik, makin lama makin sophisticated. Itu perbuatan manusia.
Jadi Allah saja yang memiliki kuasa untuk membuat sesuatu daripada tiada kepada ada. Manusia boleh buat? Daripada tiada kepada ada? Mana ada? Tapi Allah dia boleh jadikan ada daripada tiada. Itu hebatnya perbuatan Allah Ta'ala. Itu apa namanya? Asal pada sifat. Tadi asal pada zat, ni asal pada sifat. Itu sebab Allah marah benar kalau kita menyamakan sesuatu yang lain tu, menyamakan dengan Allah. Perbuatan itu namanya apa? Namanya syirik. Allah marah benar kerana kita mengadakan sesuatu yang tak ada. Kita menyamakan Allah dengan sesuatu yang baru, itu namanya syirik. Maknanya kita mengadakan sesuatu yang tak ada. Memang tak ada benda itu, kita mengadakannya. Itu sebab dalam masa kita mempelajari apa namanya mukhalafatuhu lil hawadits, Allah marah orang yang mensyirik, orang yang menyembah lain daripada Allah. Dulu apa disembah nama? Zaman Nabi Muhammad tu, sebelum Nabi Muhammad diberi wahyu tentang Islam, orang Quraisy tu menyembah apa? Menyembah patung Tuhan yang lain daripada Allah. Dia menyembah patung tu, nama digelarkannya Lata, digelarkannya Uzza, digelarkannya Majinnah katanya. Banyak-banyak lagi nama-namanya. Itu menyembah patung. Yang terkenal, yang paling terkenal tu 3 tu. Lata, Uzza, Majinnah. Itu yang 3 terkenal. Lain tu ada. Begitu orang Hindu, dia menyembah lain daripada Allah. Apa yang sembahnya? Tuhannya apa? Rama. Lagi Siva. Lagi Vishnu. Itu nama-nama Tuhan orang Hindu. Lagi apa? Lata Mangeshkar. Itu nama Tuhan orang-orang Hindu. Ketuanya Lingam katanya. Ada Lingam. Lingam tu nama Tuhan dia tu tau. Itu Tuhan orang Hindu. Itu yang Allah marah tu. Jangan kamu mensyirikkan Allah kalau nak masuk syurga. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Lagi falyamal amalan salihah. Lagi wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, kata Allah. Barang siapa berharap nak berjumpa dengan Tuhannya, di mana nak jumpa dengan Tuhan? Di syurga. Kalau berharaplah, kalau teringin nak jumpa dengan Allah, falyamal salihan, falyamal amalan salihan, maka hendaklah kamu beramal dengan amal yang soleh. Apa arti amal soleh? Amal soleh itu artinya amal yang mengikut peraturan-peraturan Islam. Itu artinya amal soleh. Apa saja kita buat ikut Islam, soleh lah tu. Mamam ikut Islam, soleh lah tu. Pakaian ikut Islam, soleh lah tu. Nguap ikut Islam, soleh lah tu. Ong ikut Islam, soleh lah tu. Itu fal ya'mal amalan solehan. Tapi ujung tu wala yusyrik, jangan kamu menyekutukan, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, jangan kamu menyekutukan Allah dengan mana-mana sesuatu daripada hamba-hambanya. Mana saja hamba Allah, yang lain itu semua hamba Allah mereka, jangan kamu mengatakannya itu Allah. Jadi syirik itu perbuatan yang sangat-sangat dimurkai oleh Allah Ta'ala. Kerana Allah tu wahid, wahdaniyah. Allah saja yang macam Allah, yang lain tak ada. Allah saja Allah, yang lain tak ada. Walaupun ada orang mengaku dia Tuhan, tapi itu bukan Allah. Ada tak orang mengaku jadi Tuhan? Ada. Iaitu Firaun. Firaun, ayah pennya, ialah Tuhan itu kan. Tapi zaman dulu cerita dalam sejarah, ada tak orang mengaku dia jadi Tuhan? Ada. Siapa? Firaun. Qala ana rabbukumul a'la, kata Firaun, berkata Firaun tu, akulah Tuhan kamu yang maha tinggi. Zaman moden pun ada orang ngaku Tuhan. Tuhan Harun ada. Ada mana dengan Tuhan Harun? Ada tahu. Bininya 10 bininya. Tuhan tu berbini. Kalau dia berbini, bukanlah Tuhan namanya. Ini bukan saja berbini, 10 bininya. Kenapa? Dia mentafsir ayat Quran, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah.
Apa katanya? Kahwinilah kamu mana-mana perempuan yang kamu suka. Apa? Tu. Apa tu? Dua. Atau tiga. Sulas. Tiga. Lagi? Empat. Jadi dua, tiga, empat. Dua campur tiga berapa? Lima campur empat berapa? 9. Ya. 9 tu dulu. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu tak boleh berlaku adil, cukuplah satu bagi kamu. Jadi 2, 3, 4 campur 1 berapa? 10 lah. Itu tafsiran dia. Itu yang 10 bini tu. Ya. Dia ikut perintah Allah tu kata dia. Ya. Kawinlah kamu mana-mana perempuan yang kamu suka. 2, 3, 4. Ya. Kalau tak boleh kamu berlaku adil, cukuplah seorang bagi kamu. Itu seorang lagi. 9 campur 1, 10. Begitulah tafsiran Tuhan Harun. Lepas tu ayah Pin pun ngaku dia Tuhan juga, tapi Tuhan langit, bukan Tuhan bumi. Tuhan langit. Dia lari kata dia dah lumpuh. Tuhan lumpuh. Itulah dia. Itu yang Allah marah kita mensyirikkan dia dengan sesuatu yang lain. Sebab itu bila kita sebut je la ilaha illallah, kita mengaku tidak ada Tuhan yang kita nak sembah melainkan Allah. Kita mengaku nak takut hanya kepada Allah. Kita mengaku nak tunduk dan patuh hanya kepada Allah. Kita mengaku nak berdoa hanya kepada Allah. Kita mengaku nak tawakal hanya kepada Allah. Kita mengaku kita kasih hanya kepada Allah. Itu dia implikasi kita sebut la ilaha illallah. Itu dia ya. Wahdaniyah ya. Dalilnya apa? Dalilnya ada tak dalam Asmaul Husna? Al-Wahidun ada? Ada ya. Allahu la ilaha illa wahdahu la syarikalah, ada tak? Kita wirid tiap malam. Tiada Tuhan yang kusembah melainkan Allah yang wahdah. Wahdah tu apa? Esa. La syarikalah, tiada sekutu baginya. Itu dia dalil ya. Dalil naqlinya. Dalil aklinya kita tahu. Kalau Allah tu ada 2, 3, 4, 5, 6, 10, 18, 12 macam. Macam. Huru-hara lah alam ni. Tak usahkan 18. Ada 2 aja Allah jadilah huru-hara dah alam ni. Kalau bersepakat antara Allah A dengan Allah B, bermakna salah satu daripadanya mesti lemah kerana dia perlu kepada bantuan satu lagi. Faham tak kat sana? Allah ada 2, satu Allah A, satu Allah B. Mereka sepakat sama-sama nak buat yang sama aja. Artinya orang ni buat orang ni buat ini lah. Dia nak jadikan orang. Orang ni buat kaki, orang ni buat tangan, orang ni buat hidung, orang ni buat mata. Maknanya dia perlu bantuan Tuhan yang lagi satu tu. Kerana masing-masing berperanan lah. Jadi maknanya Tuhan A tu perlu kepada bantuan B. Tuhan B perlu kepada Tuhan A. Jadi bantu-membantu antara satu sama lain. Kenapa? Kerana mereka sepakat. Jadi kalau perlukan bantuan, dia lemah ke berkuasa? Lemah lah tu. Itu kalau sepakat. Kalau mereka berlawanan, lagi haru. Tuhan A kata kota raja ni banjir, kata Tuhan A. Kata Tuhan B tak boleh, keren. Masing-masing memberi bekas lah tu. Bila dia tidak terjadi, bila A tu tidak terjadi, bila B tu pun tak terjadi, mula-mula banjir, betul keren, kata B keren, betul banjir keren. Sikit keharunya tu, kejap banjir, sekejap kering, sekejap banjir, sekejap kering. Kalau sama, banjir kering, duduk sama-sama. 1, 2, 3, banjir kering macam. Dah tentu hal dia. Rosak ke dah alam ni. Rosak kalau ada 2 je Tuhan. Lebih-lebih lagi kalau orang macam Hindu tu sampai 18 Tuhan ya. Sikit ke huru-haranya alam ni. Kalau Tuhan tu lebih dari 1. Tuhan A kata nasir kurui, kata dia pun kurui nasir. Kata Tuhan B gemuk, kata macam. Udah gemuk, kurui. Gemuk. Udah kurui gemuk. Itu kalau berlainan masa.
kalau satu masa, nah, kejap-kejap itu dua-dua kata, nasai korek gemuk ada. Udah tak tentu hal kejap korek, kejap gemuk. Tak tentu hal lah. Yang susah siapa? Nasai lah susah. Itu dia ya. Sebab itu kalau dia lebih satu nasaya dunia ni huru-hara fasad jadinya la fasadata. Fasad. Kalau apa? Kalau Allah tu lebih daripada satu. Itu sebab yang mentadbir hanya Allah Ta'ala saja. Allah tu satu saja yang mentadbir. Mana tempat yang Allah nak hujan, hujan. Ya. Mana tempat yang Allah nak keren, tak ada hujan. Itu dia. Wahdaniyah ya. Baik. Itu wahdaniyah. Asa. Apa lagi? Sifatnya asa. Begitu juga kebolehan. Kebolehan menjadi sesuatu tu. Allah saja yang ada kebolehan seperti itu. Ya, kebolehan menjadikan daripada tiada kepada ada. Kuasa tu. Semua itu namanya wahdaniyah. Ya. Lagi apa? Itu dalilnya wahdaniyah. Dalilnya bahawa Allah itu esa. Lepas itu wahdaniyah apa? Qudrah. Apa arti qudrah? Berkuasa. Ya. Allah berkuasa. Mahathir pun berkuasa. Serupa ke kuasa Allah dengan kuasa Mahathir? Tak sama. Kuasa Mahathir sekadar yang diizinkan oleh Allah Ta'ala. Ya. Kuasa Allah tak ada siapa mengizinkannya. Dan kuasa Allah tu ada bermula tak? Ada tarikh mula kuasa Allah Ta'ala? Tak ada. Dia berkuasa selama-lamanya. Dulu, kini dan selama-lamanya. Itu kuasa. Lagi kuasa Allah tu mengadakan daripada mentiadakan. Tak perlu kepada alat. Macam tadilah macam qiyamuhu binafsi. Tak perlu kepada alat, tak perlu kepada perkakas. Kalau Allah hendak satu perkara itu apa? Allah hanya kata kun, maka jadilah apa yang Allah kehendaki. Macam Allah nak jadikan manusia. Allah khabar dulu kepada malaikat, aku nak menjadikan manusia. Maka jadilah manusia. Jadilah Adam. Lepas tu dijadikan Hawa. Adam dan Hawa pun jadilah. Ya. Kenapa? Dengan kuasa Allah Ta'ala. Dengan kudrah Allah Ta'ala. Maka jadilah Adam, jadilah Hawa. Ya. Jadi suami isteri lah Adam dan Hawa. Dan Adam dan Hawa, keturunan Adam dan Hawa tu sampai hari ini. Sampai ke kita. Jadi kita ni sepupu belaka lah ni. Tok kita Adam, opah kita Hawa. Jadi semua ni kita ni sepupu belaka tahu. Saya sepupu dengan tuan-tuan. Saya sepupu dengan puan-puan. Saya sepupu dengan Barack Obama. Tuan-tuan juga sepupu dengan kapal Sing. Walaupun Nabi itu sepupu dia, tak boleh lari. Kerana kita asal daripada satu rumpun, satu orang. Ya. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Sesungguhnya kami jadikan kamu daripada seorang lelaki dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami jadikan kamu itu berbangsa-bangsa dan juga berpuak-puak. Mulai bangsa-bangsa dijadikannya bangsa Melayu, bangsa Cina, bangsa India, bangsa Arab, bangsa Jepun, bangsa orang putih, bangsa macam-macam bangsa-bangsa. Betul qabail apa? Berpuak-puak. Melayu ada, Jawa ada, Banjar ada, Rawa ada, Nata ada, Bangkahulu ada, Kerinci, itu Melayu. Cina ada apa? Ada Hainan, ada Hailam, ada Kungfu, ada tak apa-apa entahlah, Mandarin dan sebagainya. Itu apa namanya? Qabail. Qabilah. India pun begitu, bangsanya bangsa India, tapi ada Malbari, ada Malayalam, ada Telugu, ada Bengali, macam-macam lah bangsa-bangsanya. Ada Paria. Itu kasta-kasta ada tu ya. Itu orang Hindu. Ya. Untuk apa? Lita'arafu, kata Allah, agar kamu berkenal-kenalan antara satu sama lain. Tak ada, bukan suruh bergaduh dah. Ini kita bergaduh. Ya.
Coba kalau jadi ketua kita tu orang Cina, ngamuk semuanya, ya. Itu yang demonstrasi lah. Pasal apa? Tak setuju. Padahal lantaklah dia lah, kita lah. Ya. Membantah dengan adanya salib pun membantah. Yang bantah tu kadang-kadang semayang beda. Menentang salib tulis semayang beda. Ya. Begitulah kita hari ni, ya. Itu namanya apa? Kuasa Allah Ta'ala tu berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Ya. Itu namanya qudrah. Kuasa Allah tu kuasa mengadakan daripada tiada. Mengadakan sesuatu daripada tiada. Asalnya tiada, dia jadi kepada ada. Itu kuasa Allah Ta'ala. Apa saja Allah nak jadikan kita ni, jadilah. Saya jadi saya dengan apa? Kerana Allah hendakkan saya ni jadi saya. Ya, tuan-tuan jadi tuan-tuan kenapa? Kerana Allah nak jadikan tuan-tuan tu tuan-tuan. Mengapa perempuan jadi perempuan? Kerana Allah nak jadikan perempuan tu perempuan. Kalau ikut hawa nafsu, memanglah kita bukan seronok nak jadi kita ni. Ya, seronok benar ke tuan-tuan jadi tuan-tuan ni? Perempuan seronok benar ke jadi perempuan? Tu sebuah lah. Kalau boleh biarlah jadi permaisuri Brunei ke. Ya tak? Kalau boleh biarlah jadi ratu Malaysia ke. Kalau boleh biarlah jadi apa? Jadi permaisuri terkaya di dunia ke. Cincin tu biarlah kalau boleh. Berapa harganya? 24 juta. Ini yang ada cincin suasa je, jadilah. Gelang tu biarlah sampai ke siku kalau boleh. Ya. Beg tangan tu harganya patutnya apa? RM500,000. Ya. Ini dah beg tangan tu apa? Plastik aja. Jadilah. Saya pun begitu juga, kalau boleh biarlah jadi Sultan Brunei ke. Ya. Sultan Brunei tu tahu berapa banyak mentokarnya? Tahu berapa banyak mentokarnya? 600 lebih. Bukan di Bandar Seri Bengawan tu, di London. Dia ada istana di London tu. 600 lebih mentokarnya. Mentokarnya kancil ke? Myvi ke? Proton ke? Iswara ke? Tak, mentokarnya Bentley, Daimler, Jaguar. Ya. Lagi apa? Apa nama tu yang Porsche, ya. Ferrari. Itu mentokarnya. Kalau boleh biarlah saya jadi dia. Tapi Allah tak jadikan dia, Allah jadikan saya ni saya. Jadilah. Itu pun boleh juga pakai Mercedes, tahu. Jadilah tu. Okey, ya. Itu kuasa Allah. Dengan izin Allah Ta'ala berlakulah apa yang berlaku pada diri kita. Semua kita ni di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu atas setiap sesuatu itu berkuasa. Ya. Kita dah tamat ni ngaji apa qudrah ni, udah tamat dah. Risalah tauhid dah tamat belum? Udah ngajar dah. Udah ngajar belum? Ngapa belum? Lepas ni ngajar lah, buka kelas. Kami dah tamat risalah tauhid dekat Ustaz Ibrahim kata. Buat kelas mana-mananya. Di Taman Meru ke. Ya, di surau tu boleh. Surau 2C tu boleh lah minta ngajar tu. Minta ngajar risalah tauhid. Di masjid tak bagi dah mah. Masjid ngapa tak bagi dah mah? Ngapa? Tak ada tauliah. Kerana di masjid tu banyak kerongge. Tahu ke kerongge? Jadi banyak kerongge tak dapat lah. Dia memang bukan tahu ngajar, tapi tak bagi orang lain ngajar. Itu kerongge, ya. Alright. Itu qudrah. Yang ke-7. Ya. Allah itu berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Apa saja semua Allah berkuasa. Menjadikan pun berkuasa, memusnahkan pun berkuasa. Ya, akhirnya nanti semua alam ni akan binasa. Di atas perintah siapa? Perintah Allah. Allah akan binasakan seluruh alam ni. Ya, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tiap-tiap sesuatu yang ada di atas muka bumi ini pasti akan binasa.
Yang tak binasa ialah apa? Wajah Allah yang amat agung lagi amat mulia. Itu yang tak binasa, ya. Lain habis. Manusia binasa, binatang binasa, jin binasa, malaikat binasa. Lagi apa? Pokok binasa, batu hancur. Bila berlaku hari kiamat, habis semua, binasa belaka. Bila berlaku ribut yang amat kuat, taufan yang amat kuat, habislah. Keluar terpancut segala isi-isi bumi yang berat-berat. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Apabila berlaku